السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian Fiqhul Qulub kita, dan alhamdulillah kita telah pun membahaskan ataupun masuk ke perbahasan berkenaan sebab-sebab hati berpenyakit. Kita telah pun membahaskan yang A, percakapan yang berlebihan, juga penglihatan yang berlebihan. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan dengan perbahasan C, pergaulan yang berlebihan. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah, kita mulakan. C merupakan salah satu hati berpenyakit, punca hati berpenyakit. Selain daripada bercakap berlebihan, melihat secara berlebihan, pergaulan yang berlebihan juga membawa kepada hati kita berpenyakit. Pergaulan yang berlebihan merupakan penyakit yang mengundang berbagai-bagai perkara keji kepada hati. Berapa banyak pergaulan dan interaksi yang berlebihan menghancurkan nikmat dan juga mencetuskan permusuhan. Pergaulan yang berlebih-lebihan mengundang penyesalan yang besar di dunia dan juga akhirat. Kesan yang ditimbulkan oleh pergaulan yang berlebihan memenuhkan hati dengan kotoran yang dilakukan oleh manusia, lalu menghitamkannya dan menjadikannya bercerai-berai, gelisah, keluh kesah dan juga lemah. Dalam sejarah, Abu Talib tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan enggan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebabkan terpengaruh dengan rakan-rakan yang buruk, sehingga membuatkan beliau enggan mengucapkan kalimah syahadah. Pergaulan yang berlebihan mengundang rasa penyesalan yang tidak berkesudahan di hari kiamat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula." Kenapa disebutkan pergaulan yang berlebihan boleh menyebabkan mudarat pada hati? Ia sebenarnya bergantung kepada siapa yang kita bergaul. Kerana seseorang itu tidak akan merasa senang bergaul kepada satu-satu kelompok, melainkan dia itu mesti ikut kelompok tersebut. Katalah kelompok tersebut merupakan kaki bola, maka dia tak akan selesa duduk dengan kelompok tersebut, melainkan fikrahnya sama, dia juga kaki bola. Kalau tidak, dia mesti akan terkeluar daripada kelompok tersebut. Itu sebab penulis menyebutkan kat sini, di antara punca kenapa Abu Talib, pak saudara Nabi yang Nabi SAW sangat kasihi, yang menyokong perjuangan Nabi, beliau dan juga Khadijah, Abu Talib. Tapi akhirnya seperti mana yang kita tahu, Abu Talib sampai ke sudah. Bahkan Nabi SAW mohon kepada Allah SWT untuk memberikan sedikit rahmat, keampunan kepada Abu Talib. Akhirnya Allah Ta'ala larang benda tersebut. Akhirnya Abu Talib tidak masuk Islam sampai ke sudah. Betapa cinta dan juga sayangnya kepada Nabi SAW, menyokong perjuangannya. Pun begitu, beliau tidak masuk Islam sampai ke sudah. Kerana apa? Kerana malu ataupun segan dengan kawan-kawan yang
Bila ditanya Abu Talib sendiri, Abu Talib kata apa? Aku takut mereka menyebutkan Abu Talib menukar agama nenek moyangnya. Jadi inilah yang dimaksudkan pergaulan yang berlebihan. Kerana setiap pergaulan itu dia akan mempengaruhi satu sama lain. Sedikit sebanyak. Tak banyak sedikit. Mesti akan terpengaruh. Itu sebab pada muka surat 43, penulis menyebutkan ada 4 jenis pergaulan. Kita ni bergaul setiap hari. Akan ada 4 jenis pergaulan kita. Ada orang yang mungkin fikir, dia kata baik kalau macam tu, baik aku tak payah bergaul. Apakah itu merupakan satu tindakan yang betul? Jawapannya adalah boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata apa? Ini hadis yang sering kali dibaca. Al-muslimu idza kana mukhlitan an-nasa wa yasbir ala adahum khairum minal dalam sebagian riwayat sebut mukmin, tapi riwayat Tirmizi ini sebut al-muslim. Khairum minal muslim la yukhalitu an-nasa wa lam yasbir ala adahum. Nabi SAW sebut al-muslim idza kana mukhallitan nas. Muslim itu sekiranya dia bergaul dengan manusia, mukhalitan maksudnya bermuamalah, wa yasbir ala adahum. Kita hatta rakan baik sekalipun terkadang tidak sefikrah, kadang-kadang tidak sependapat. Dan bila tidak sependapat, karakter berbeza. Ada yang mungkin sedikit bosi, mungkin ada yang rasa annoying dengan kawan yang bosi kan, mengarah itu ini, dia masih akan mencetuskan salah faham ataupun tidak selesa. Dan hadis ini menunjukkan, kalaulah manusia itu dia bergaul macam biasa dan dia bersabar terhadap karenah manusia lain yang tidak bersifat sama dengan dia, mungkin tidak sefikrah dengan dia, ataupun attitude-nya berbeza, itu adalah lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak bergaul dan juga tidak dapat bersabar dengan karenah manusia. Kenapa? Kerana dakwah ini memerlukan pergaulan. Dakwah ini memerlukan pergaulan. Dan macam mana kalau satu orang itu tidak bergaul, dia nak berdakwah? Tak jadi seperti itu. Dia memang kena bergaul dengan orang. Kalau kita tak nak bergaul, dalam masa yang sama juga ia menafikan peluang kita untuk mendapat kebaikan daripada orang lain, menuntut ilmu dan sebagainya, belajar. Jadi itu sebab Nabi kata apa? Muslim yang bergaul dengan orang, dia bersabar terhadap karenah manusia itu lebih baik daripada Muslim, sebagai riwayat menyebutkan mukmin yang tidak bergaul dan juga tidak mampu untuk bersabar dengan karenah manusia. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi di sini ada 4 jenis pergaulan. Pergaulan yang pertama adalah pergaulan yang penulis ibaratkan ia umpama makanan. Makanan boleh tak kalau kita tak ambil dalam masa sehari? Tak. Ia akan menyebabkan makanan kita lemah. Ada orang yang cara kita bergaul dengan dia seperti mana kita bergaul dengan makanan. Nak tak nak kita kena bergaul. Kalau tak, kita itu akan merasa lapar dari sudut rohaninya. Yang kedua, pergaulan yang diibaratkan sebagai ubat. Maksudnya apa? Ketika kita memerlukan, kita pergi bergaul dengan orang tersebut. Dan ketika ia tidak diperlukan, kita tak bergaul dengan dia. Yang ketiga adalah pergaulan toksik, kita sebut kan, penyakit. Dan yang keempat adalah pergaulan yang kita tahu kalau kita bergaul, natijahnya mesti ke arah kebinasaan ataupun ke arah kehancuran. Baik, kita pergi kepada yang pertama dahulu. Pergaulan yang diibaratkan bagaikan makanan yang tidak dapat dielakkan dalam sehari semalam. Setelah seseorang melakukan pergaulan yang perlu, dia meninggalkannya. Kemudian apabila dia perlukan semula, dia bergaul pula sehinggalah perkara tersebut berlaku secara terus-menerus. Agak-agak siapa yang kita kena bergaul umpama kita bergaul dengan makanan ini? Golongan ini ialah golongan ulama billah, orang soleh, yang kita kena menuntut ilmu dengan dia, yang kita kena belajar adab dengan dia, akhlak dengan dia, minta petunjuk, hukum hakam, menjalankan tugas menasihati untuk Allah Azza wa Jal, kitab dan Rasulnya.
Jadi itu pergaulan yang pertama, nak tak nak kita kena ada mujahadah untuk bertemu dengan dia. Yang kedua, pergaulan yang diibaratkan bagaikan ubat, kerana dia perlukan di saat perlu sahaja. Tak ada orang makan ubat tak sakit. Dia akan konsum ataupun makan ubat bila dia sakit. Baik, orang seperti apa yang kita kena bergaul dengan ni umpama ubat. Selagi mana seseorang itu berada dalam keadaan sihat, dia tidak perlu bergaul dengan masyarakat. Namun mereka tidak dapat lari daripada masyarakat dalam merealisasikan masalah kehidupan. Contohnya seperti apa? Ia melibatkan lapangan seperti muamalat, pergi ke pasar, kita perlukan sayur, kita perlukan ikan, memang kena ke pasar, tak boleh duduk rumah saja. Perkongsian, nasihat, penyeliaan, rawatan dan seumpamanya. Jadi ini tahap yang kedua lah kita boleh sebutkan. Ada keperluan kita keluar. Itu sebab seorang mukmin sepatutnya menjadikan rumahnya adalah tempat yang aman daripada fitnah, dan kalau ada apa-apa dia kembali ke rumah. Tak ada apa-apa, balik rumah. Bergaul dengan keluarga. Yang ketiga, pergaulan yang diibaratkan bagaikan penyakit mengikut perbezaan martabat, jenis kekuatan dan juga kelemahannya. Pergaulan dengan orang yang seumpama ini tidak menguntungkan baik dalam urusan dunia maupun akhirat dan perlu dijauhi. Orang yang pergi lepak dekat kedai mamak sana sambil hisap rokok, kadang kita pelik juga, terang-terang depan tu tulis apa? Dilarang merokok. Situ juga depan-depan dia merokok. Dia ajak kita minum. Pergaulan ini tak ada faedahnya, kecuali lah kalau ada bisnes ke apa ke, habis baru balik. Tapi kalau saja-saja, ia masuk dalam kategori ketiga. Pergaulan tak ada faedah. Dunia tak ada faedah, akhirat lagilah jauh. Jadi pergaulan seperti ini kita kena tengok kan, kita punya circle kehidupan tu. Kalau ada yang ketiga ni, jangan bergaul. Dan yang keempat, pergaulan yang diibaratkan bagai menjerumuskan diri ke lembah kemusnahan dan kebinasaan. Pergaulan dengan orang seumpama ini tidak ubah, bagaikan orang yang memakan racun. Jika ada penawar yang baik, mungkin dia akan sembuh, dan jika tidak dia akan menjadi destinasi orang yang mengucapkan takziah kepada ahli keluarganya. Bergaul dengan mak rempit tak ada faedah, bahkan dia ngajak kita merempit. Macam saya sebutkan tadi, orang ini tak boleh bergaul dengan orang satu orang ataupun satu kelompok yang lain, melainkan jiwa itu kena sama-sama. Kalau dia bergaul lama-kelamaan, dia kata mak ayah aku larang aku merempit. Lama-kelamaan, sehari dua, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama dia akan terjebak sekali. Dan ini pergaulan yang boleh, kalau yang ketiga tu tak ada faedah, ini boleh memusnahkan diri sendiri. Dan orang bergaul dengan apa penagih dadah, dia kata ni aku bagi percuma. Kali pertama aku bagi percuma. Pernah baca kes-kes orang penagih dadah, macam mana mula dia. Dia kata mula-mula sekali dia bagi itu percuma. Dia kata kau nak tak abang bagi kau barang percuma, barang baik katanya. Kita baca kes budak-budak kan, budak-budak sekolah bahkan, seawal darjah menengah. Dia kata ni, tanya dia macam mana terjemah. Dia kata ada abang tu mula-mula bagi. Mula lagi percuma, lama-lama kena. Dia kata kalau kau nak barang yang bagus, dia katanya, engkau kena beli. Ini nak tak nak kita kena berikan kesedaran kepada keluarga kita, generasi kita yang muda-muda ni. Yang keempat ni, kalau tengok pesan dekat anak-anak, kalau ada yang bawa mudarat seperti ini, jangan dekat. Baik, itu yang C, pergaulan yang berlebihan. Jadi kita lihatlah 1, 2, 3, 4. Jadi dengan mengenal kategori-kategori ini, kita tahu macam mana nak react dan juga respon terhadap mereka-mereka ni. Baik, yang keempat ini mungkin sakit sikit lah. D, makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan. Dan kita baru ada seminggu lagi lah sampai hari Selasa Syawal kita. Mungkin hari ni last kalau orang nak buat open house. Makan yang berlebihan. Makan berlebihan ini sesekali tak mengapa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah kan, Nabi SAW dalam hadis tersebut, Abu Hurairah selapar. Lalu Nabi perintahkan untuk Abu Hurairah kumpulkan ke semua ahli suffah. Ada susu, Nabi dapat susu, Nabi beri sikit-sikit. Akhirnya last sekali dekat Abu Hurairah. Nabi kata apa kat Abu Hurairah?
Masa dia kata kenyang, dia kata, Nabi kata kat Abu Hurairah, kata minum lagi, sampai Abu Hurairah kata senak perut dah, tak boleh minum. Hadis itu menunjukkan bahawa sesekali makan kenyang gitu tak mengapa. Baik, ini kena kat kita semualah, makan yang berlebihan. Antara perkara yang membinasakan yang paling besar kepada anak Adam ialah syahwat perut. Dia ada satu lagi, syahwat al-farj, syahwat alat sulit. Kalau betul dibuat, dia jadi halal. Tak betul dibuat, dia akan menyebabkan bukan sekadar dia itu binasa, bahkan kalau orang tersebut telah pun memiliki keluarga dia akan binasa sekali. Kan, kes-kes kecurang. Sekarang kita bincang tentang syahwat perut. Kerana sebabnya lah, penulis bawa kisah Adam alaihissalam dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga. Sebab apa? Sebab kepingin nak makan buah, ataupun digoda syaitan makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya disebabkan itu menjadi asbab Adam beserta isterinya Hawa alaihissalam turun dekat bumi. Syahwat perut. Ia diikuti oleh syahwat alat kelamin, kemudian diikuti dengan syahwat makan dan perkahwinan. Kalau seseorang itu menjaga perut dengan berlapar dan menyempitkan jalan-jalan syaitan, sudah tentu perut itu akan tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal dan tidak akan bermegah-megah dan melampau. Biasanya orang yang lapar ni dia cepat naik angin, cepat naik marah. Kadang cuik sikit marah gitu. Dia tengah lapar gitu, dia bawa kereta nak pergi bazar Ramadan, orang hon, dia hon balik. Orang tu hon sekali, dia pergi hon 7 kali. Puas hati aku kata. Tapi bila dia kenyang gitu makan, dia kata tak patut aku hon tadi kan. Tu, orang lapar ni dia cepat emosi naik angin. Orang kata perempuan cepat naik angin sebabkan lapar. Laki lebih lagi kadang. Yang mana tu? Yang dia pukul orang tua tu. Boleh jadi kot, nanti kita tanya dia. Baik, hadis ini Al-Miqdam bin Ma'di Karib menjelaskan Nabi SAW bersabda, "Ma mala'u adamiyyu wi'a'an syarra min batnih." Tidak adalah suatu benda yang anak Adam ini penuhkan, wi'a'an, bekas, yang paling buruk melainkan batni, perutnya sendiri, perut kita lah. Jadi bekas yang paling buruk untuk kita isi dengan penuh, sepenuh-penuhnya adalah perut kita. Nabi sebut min batnihi, hi itu jangan tunjuk kepada anak Adam, tunjuk kepada kita sendirilah, perut kita sendiri. Hasbu ibn Adam akalatun yukmina sulbah. Nabi SAW dalam hadis ini berikan petunjuk. Makan tu kadar mana? Yukmina sulbah, dengan kadar dia punya tulang belulang itu boleh tegak. Maksudnya ada kekuatan untuk dia melakukan pekerjaan. Fa in kana la mahala, kalaupun dia nak lebih daripada itu, maksudnya bukan sekadar habis kenyang, bukan sekadar berikan tenaga, dia nak lebih. Nabi berikan petunjuk. Kenapa? Fa thuluthun ta'amu, kena 1/3 daripada perutnya itu makanan. Wa thuluthun syarabuhu, 1/3 daripada perutnya itu adalah minuman. Wa thuluthun linafasihi, dan 1/3 bagi ruang untuk dia bernafas, ataupun kita sebut apa kat situ, udara. Jadi 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 jangan lupa disediakan untuk ruang pernafasan. Buruknya apa kita sekarang ni? Kadang pagi makan, kita ada apa lagi? Brunch, kita ada lunch, kemudian petang kita ada apa lagi? Ada guru saya, dia sebut kat kami, dia kata seorang mukmin kalau dia makan 3 kali sehari, dia kata dah lebih dah. Kami semua terkejut kan pergi halakah dia. Dia kata 3 kali seorang mukmin makan lebih. Dan dia memang betul-betul zuhud.
kadang kita tengok dia makan, kita tengok student-student dia tengok dia makan, betul dia sebut. Dia tak makan lebih daripada 3. Dia makan tengah hari sekali, ataupun pagi itu sekali, dekat nak tengah hari sekali, kemudian petang sekali. Dia sebut, dan dia buat apa yang dia sebut. Mungkin kalau kita yang mungkin tak berapa nak ni sangat, kita makan kurang-kurang 3. Ataupun kalau nak makan lebih juga, jangan sampai 3/3 tu makanan dan juga minuman. Nabi SAW kata 1/3 makan, 1/3 minum, dan jangan sampai senak, kena ada 1/3 untuk udara. Ada orang makan sampai senak perut kan. Baik, sebenarnya mengambil makanan yang sedikit, muka surat 45, dapat menjernihkan hati, menguatkan kefahaman, merendahkan nafsu, melemahkan hawa dan juga kemarahan. Sebaliknya, mengambil makanan yang banyak menyebabkan sebaliknya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan Nafi'. Kata Nafi', Abdullah bin Umar menyatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, baik, ya'kulu fi mi'an wahidin, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Kalau kita faham secara literal hadis ini, seolah-olah mukmin yang sebenar itu dia cuma ada apa? 1 usus. Mi'an kadang-kadang diterjemah sebagai usus, di sini diterjemah sebagai perut. Al-mu'min ya'kul, seorang mukmin makan daripada 1 perut. Kalau kita terjemah perut lah, sebagian menterjemahkan sebagai usus. Wal kafir, manakala orang kafir, ya'kulu fi sab'ati am'a, manakala orang kafir ini makan dengan 7 perut. Macam mana kita nak faham hadis ini? Ada tak orang kafir yang makan sedikit? Dan sebaliknya orang mukmin makan banyak? Ada, banyak. Jadi macam mana kita nak faham hadis ini? Baik. Ada beberapa kefahaman. Saya sebutkan 2. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah orang mukmin itu dia sangat berpada terhadap makanan dia, dan juga dia cepat apa? Berasa puas. Kita sebut apa? Iqtina'. Itu sebab Nabi kata mukmin itu dia merasa puas sehingga kan bila dia makan 1 perut cukup. Manakala orang kafir pula, dia itu ada sifat mubalaghah. Dia tak cukup, nak makan sumbat dan demi sumbat. Itu sebab diibaratkan mereka itu mempunyai 7 perut. Ada sebagian berpendapat tak seperti itu. Mukmin kat sini, Nabi SAW mereka sebut adalah mukmin yang sempurna imannya. Makan sedikit, ini terjemah terhadap hadis ini ataupun tafsir terhadap hadis ini. Dia kata mukmin itu yang sempurna imannya, dia makan sedikit. Kenapa? Dengan makan sedikit itu, baik, bila kita sebut makan ni, muslim-muslimat sekalian, dia bukan semata-mata makan tau. Katalah saya ngajak semua, mari kita makan. Apa yang perlu kita buat untuk dapatkan makanan tu? Kita kena start enjin kereta. Kemudian kita pergi cari tempat makan. Katalah kita tak makan kat luar. Saya kata mari kita makan. Apakah makan itu terus ada kat depan? Tak juga. Dia kena disediakan. Kalau ayam itu kena potong dulu, kena bersihkan, kemudian masalah apa yang ada. Jadi sebahagian menyebutkan faham hadis ini adalah mukmin yang sebenar ini, dia tak fikirkan makanan sangat. Sebab apa? Fikirannya terhadap ibadah, fikirannya terhadap akhirat itu lebih, sehingga kan dia cuma makan ala kadar. Jadi itu sebahagian menyebutkan al-mu'min sini maksudnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, dari sudut fikirannya itu hanya ibadah, fikirannya itu hanyalah akhirat, dia makan ala kadar. Manakala orang kafir, walaupun dia makan sedikit, tapi fikirannya itu memang untuk makan saja. Jadi seolah dia cuba untuk memenuhkan 7 perut ataupun 7 usus. Dia sebenarnya muslimat sekalian, dia sama juga tau. Sebenarnya makan ini dengan satu lagi benda. Saya terfikir satu lagi benda, apa dia? Fashion. Orang yang cerdik pandai ni, ada satu kajian menyebutkan, orang yang cerdik pandai ni, dia bukanlah tak kemas, tapi dia jarang untuk
menumpahkan segala usaha dia itu untuk berfashion. Dan kajian itu menyebutkan semakin banyak orang itu berfashion, ini dalam bahasa saya lah, minta maaf kalau terkasar sikit bahasanya, makin banyak dia itu berfashion, masanya itu berfashion, makin kuranglah akalnya. Sebab apa? Katalah dia nak fashion itu, fashion ini juga sama macam makan ini, dia perlukan masa. Dan orang yang cerdik pandai ini, dia kata yang penting pakaian aku smart, dah kemas, elok, dia buat kerja dia. Masa tu tak habis ke fashion. Dalam bab ini, masa tu tak habis ke makan. Banyak benda yang dia boleh buat berfaedah berbanding dengan berfashion dan juga makan. Kalau tak percaya, cuba tengok student-student kat sekolah kan. Sekarang, subhanallah, kita dulu mungkin kasut berapa ringgit pergi kelas. Sekarang kasut, mungkin seorang student sekolah rendah, sekolah menengah tak nampak sangat, yang kat universiti ni mengalahkan lecturer. Subhanallah, kasut itu saja kita tengok lip-lap ni. Bukanlah nak kata semua yang berfashion tu tak cerdik, tak juga. Tapi dia punya, kita panggil apa, dia punya sebab itu kan, dia punya reason. Seperti itulah. Semakin banyak dia itu berfashion, makin kuranglah masanya untuk buat benda-benda bagus. Gitulah. Baik, hadis di atas mengisyaratkan yang orang mukmin makan dengan meraihkan adab-adab syarak, iaitu makan dengan satu perut sahaja. Manakala orang kafir makan dengan 7 perut kerana makan menurut kehendak syahwat, gelojoh dan rakus. Dalam hadis yang diriwayatkan menerusi Jabir bin Abdullah menjelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ta'amul wahid yakfi ithnain. Satu makanan cukup untuk 2. Wa ta'amu ithnain yakfi al-arba'ah. Dan makanan yang 2 cukup untuk dimakan 4. Wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyah. Dan makanan yang 4 cukup untuk 8 orang makan. Ini sebenarnya reflect kepada hadis yang berada pada muka surat 44. Hasbu ibn Adam akalatun yukminas sulbah. Cukup untuk dia makan yang boleh memberikan dia tenaga, tulang bululangnya tegak. Baik, sebenarnya banyak perkataan salafus soleh ini yang berikan penegasan jaga makan. Jaga makan. Baik, suka untuk saya sebut, Ibnu Abid Dunya ada satu kitab Al-Ju'. Al-Ju' ini maksudnya apa? Lapar. Ibnu Abid Dunya kumpulkan riwayat-riwayat yang bercerita tentang lapar. Al-Ju', lapar. Di antara yang popular ni, riwayat Umar. Riwayat Umar. Saya bacakan riwayat ini. Dia kata apa? Ayyuhan nas iyyakum wal batanah min at-ta'am. Dia kata, wahai manusia sekalian, iyyakum wal batanah min at-ta'am. Janganlah sesekali kamu ini al-batanah. Batanah ni maksudnya gendut. Gemuk disebabkan apa? Ada orang gemuk disebabkan dia mungkin dia tak makan banyak, tapi dia mungkin malas bergerak. Mungkin disebabkan dia telah pun berusia, jadi tak banyak terbakar dia punya kalori. Umar kata, janganlah kamu ini gemuk disebabkan apa? Minat ta'am. Gemuk disebabkan makan. Kemudian Umar radhiyallahu an dalam riwayat Ibn Abi Dunya ini katanya, fa innaha maksalatun anis salah. Kerana sesungguhnya gemuk disebabkan makan merupakan penyebab kamu ini malas untuk solat. Azan. Baik, kemudian disebut apa? Mafsadatul lil jasad. Kedua, bila kamu selain daripada kamu malas solat, dia juga memberikan apa? Mafsadah kepada tubuh badan, memberikan mudarat kepada tubuh badan. Muwarrithatun lisaqam, menyebabkan kamu ini diwarisi penyakit. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yabghadul al-hibr as-samin.
Umar kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka al-hibrah samin. Al-hibrah ini maksudnya adalah orang-orang berilmu yang gendut. Kita semualah yang Allah Taala berikan taufik untuk mengaji ilmu. Umar kata dalam riwayat Ibn Abi Dunya ini katanya apa? Sesungguhnya Allah Taala benci, murka akan orang-orang cerdik yang gendut. Walakinna 'alaikum bil qasad. Tetapi hendaklah kamu makan dengan sederhana. Fi qutikum fa innahu adna min al-islah. Kerana makan sedikit itu dia lebih hampir kepada kebaikan. Wa ab'ad min as-sarf, dan lebih jauh daripada boros. Wa aqwa ala ibadatillah, dan lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yuhlika 'abdun yu'athiru syahwatahu ala dinih. Dia kata tidak sesekali yuhlik abdun, seorang hamba itu binasa. Kerana apa? Kerana dia memberikan ithar. Ithar ini maksudnya dia lebihkan syahwatnya terhadap agamanya. Jadi ini merupakan pesanan yang baik Umar kepada kita semua. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya, jagalah makanan, jaga BMI katanya. BMI itu apa dia? Body Mass Index. Orang pergi gym tahu lah kan. Body Mass Index. Baik. Tidur berlebihan. Fudail Ibn Iyad menyebutkan khaslatani tuqassik al-qalb. Ada dua perkara yang menyebabkan hati menjadi keras. Apa dia? Kathratut ta'am wa kathratun naum. Hati menjadi keras sebab banyak makan dan juga banyak tidur. Tidur yang berlebihan boleh mematikan hati, memberatkan badan, mensia-siakan waktu dan menyebabkan kelalaian dan kemalasan. Tidur sebenarnya ada yang makruh dan ada juga yang memudaratkan. Tidur yang paling baik sekali ialah di saat diperlukan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan waktu malam sebagai libas. Apa maksud libas? Pakaian. Maksudnya adalah kami jadikan waktu malam sebagai ruang untuk kamu tidur. Jadi janganlah memilih waktu melewatkan tidur. Memilih pekerjaan sebolehnya. Kalau kita ada pekerjaan, itu sebab saya sendiri secara peribadinya fikir, antara pekerjaan yang susah dibuat adalah pekerjaan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Apa antaranya? Yang berjaga malam ni. Pekerjaan menyebabkan menjaga malam ni dia sangat susah. Allah Ta'ala sebut وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, kami jadikan malam ini sebagai ruang untuk kamu tidur. Tidur pada pertengahan siang hari lebih utama berbanding dengan tidur pada waktu pagi atau petang. Jadi kalau malam itu, yang paling afdalnya tidur masa bila? Tidur pada waktu awal malam. Kalau pagi pula, kalau waktu siang, beza tu pagi dengan siang. Yang paling afdalnya adalah tidur sebelum waktu zuhur, ataupun kita sebut sebagai qailulah. Ada sebahagian salafus soleh tidur selepas waktu zuhur, terutama sekali pada hari Jumaat, kerana mereka ingin tabkir, pergi awal pada waktu Jumaat, pergi awal pada hari Jumaat ke masjid. Ala kulli hal, qailulah merupakan satu benda yang sunnah dan baik untuk kita buat. Tidur yang makruh ialah tidur di antara solat subuh dan naik matahari, kerana waktu tersebut adalah waktu rezeki dan keberkatan. Ada satu riwayat Abdullah bin Mas'ud, satu hari disebutkan kepada lelaki ni kat Nabi SAW. Dia tanya, mana lelaki ni? Lalu diberitakan kepada Nabi, dia kata lelaki ni tak bangkit sampailah kesiangan. Nabi kata apa? Bala syaitanu fi udhuni. Orang yang tak bangkit solat subuh ni sampai kesiangan, kita bahasa kita apa? Subuh gajah. Saya pun sampai sekarang, kenapa gajah dimasukkan dalam peribahasa itu?
Macam mana? Gajah bangkit lambat. Rasa gajah lagi awal. Kalau dekat institut tempat saya belajar ataupun tempat bekerja, siapa yang paling awal datang ke pejabat? Makcik cleaner. Makcik kantin pun ia juga. Yang paling lambat sekali yang pekerja yang sungguhan tu lah. Yang makcik cleaner ni bangkit awal. Pukul 6 dah ada dah. Saya masuk pejabat kadang lepas solat subuh tu, masuk saja terus. Mereka dah ada dah. Dengan kelengkapan tu sampai dah tengah hari. Mereka tu paling rajin kadang. Kenapa subuh gajah, kita pun tak tahu. Nabi SAW kata apa? Dia ni tak bangkit sampai kesiangan, sampai kesubuhan. Nabi kata apa? Bala syaitanu fi udhuni. Syaitan kencing dekat telinganya. Jadi ini peringatan kepada orang yang selalu begadang pada waktu malam sampai kesiangan tak solat subuh. Kalau begadang buat projek, boleh ada faedah. Tapi yang lebih teruk daripada itu adalah begadang, tak tidur malam, buat kerja merepek. Apa di antara perkara-perkara yang merepek orang tak tidur malam? Tengok movie sampai larut malam. Saya taklah kata semua movie tu tak patut ditengok. Kadang kita pun ada keperluan untuk tengok berita dan sebagainya. Tapi sampai waktu malam tu, pukul 1, pukul 2, sukan pun ia juga kadang sampai 2, 3 pagi. Saya pun kadang bersukan juga. Lepas isyak kadang pergi main, pukul 10 balik lah kan. Tapi ada yang lebih daripada tu. Lebih teruk daripada tu, kalau sukan ni mungkin ada faedahnya, main game yang orang jadikan sebagai satu pekerjaan. Saya pun cakap lebih nanti kena kecam gitu. Tapi itu di antara perkara yang banyak orang muda pergi ke situ. Main game pada waktu malam, tak ada faedah. Ya, kita ada e-games. Kita pun tak tahu ke mana masyarakat kita nak pergi. Saya tak menafikan bahawa saya tak menafikan ia juga kadang-kadang bawa kepada benefit ekonomi. Tapi ke mana kita nak bawa masyarakat kita yang reti main game, yang tak reti nak buat selain daripada game. Bahkan ada sebahagian pelajar kat NUC bukan tak cerdik. Cerdik. Kalau tak, dia tak akan masuk matrikulasi pergi sampai ke bachelor. Tapi mereka itu terkandas di tengah jalan sebab apa? Ketagihan main game. Saya ada kawan macam itu, otaknya cerdik, hafal Quran, straight A, SPM. Kami ni biasa-biasa lah kan. Tengok ini budak cerdik, jurusan pula undang-undang, matrik, tapi dia ada satu masalah. Masalah apa? Ketagihan main game. Ada kawan kata engineering ni susah dah. Saya dah master tahun 1, dia engineering tahun 6. Tengok, engineering tahun 6. Saya tak menafikan bahawa engineering ada sebahagian kos lebih susah berbanding dengan kosnya. Tapi kita tengok attitude dia susah-susah. Zaman tu zaman apa, main Dota pun. Sekarang apa lebih daripada Dota kan apa? Mungkin kalau saya sebut PUBG pun dah ketinggalan kan. Itu. Tak kesian dekat orang tua yang bagi dia duit untuk makan, bagi dia untuk belajar. Tapi akhirnya benda tersebut disia-siakan, pergi main game dan gagal pelajaran. Kenapa saya sebut game ini? Ini merupakan di antara perkara yang menyebabkan, selain daripada tengok cerita Korea, di antara perkara yang menyebabkan pelajar-pelajar kita ni, yang muda-muda ni, tidur lewat dan akhirnya apa? Terbabas waktu subuh. Bila kita nasihat, dia kata, alah Ustaz, sikit-sikit dah. Tapi sikit-sikitnya tu bahaya tu. Ketagih main. Tunggu bas PUBG. Kat masjid, tunggu maghrib isyak, main game. Jadi apa? Rosak mental budak-budak muda ni. Akhirnya tugasan yang sepatutnya dibuat, tak dibuat. Bangkit, pergi kelas, mata lebam. Lebam bukan sebab kena abuse, kena fizikal. Sebab apa? Tak tidur malam. Betul. Ini antara latihan yang kita kena berikan kepada keluarga kita. Yang lama kelamaan ni bukan takat muda-mudi main game tau. Pernah tengok tak? Nenek main game. Ada. La ilaha illallah.
orang tua, inti minta maaf sebut bukan pasal usia, tapi nak bagi tahu ini di antara penyakit umat ini. Sama daripada kecil sampailah ke yang paling tua sekali. Tidur lewat. Ini pula tidur berlebihan. Inilah, biasa orang tak tidur malam ni dia qada pada waktu pagi. Tapi qada pada waktu pagi tak sama dengan tidur pada waktu malam. Percayalah. Orang yang tidur pada waktu malam pukul 8, bukan pukul 8. Pukul 8 tu tak solat tak solat isyak tu. Pukul 10 lah kata. Secara automatik dia akan bangkit pada pukul sekitar 4, pukul 5 pagi. Secara automatik. Dan dia bangkit tu kalau dia tidur pula lajak tidur, dia rasa tak sedap dah. Tapi kalau orang tidur pukul 2, katalah dia sempat bangun pada waktu subuh untuk solat. Kemudian dia qada semua dia tidur itu, dia bangkit sampai pukul 1. Agak-agak dia bangkit dalam keadaan segar ke keadaan lesu? Lesu. Sebab fitrah manusia ini Allah Ta'ala jadikan tidur pada waktu malam. Baik, berikutnya F, angan-angan kosong. Berangan ni bagus tak bagus? Berangan-angan dari satu sudut okey. Bahkan ada sebahagian salaf mengatakan al-amal, dalam bahasa Arab amal, berangan-angan okey. Di antaranya adalah perkataan Hasan. Dia kata apa? Laula sahu wal amal masyal muslimuna fi tariq. Dia kata kalaulah tak kerana sahu ni maksudnya apa? Kita ada sujud sahwi. Sahwi ni maksudnya terlupa, leka lah, lalai. Dan juga amal. Kalaulah tak kerana dua benda ni, as-sahu dan juga al-amal, masyal muslimuna fi tariq. Orang muslim sesekali tidak akan berjalan di jalan. Apa kaitan? Ada kaitan tak? Kalau tak kerana sifat kita ini sahu, pelupa, dan juga sifat kita ini suka berangan-angan, Al-Hasan kata apa? Tidak akan ada seorang muslimin pun berjalan dekat jalan. Kenapa? Baik, ada satu lagi. Kita nak faham ni, ada sebahagian para ulama ataupun salaf menyebutkan satu perkataan lagi. Dia kata apa? Lau alimtu mata ajli. Nak bagi faham terhadap perkataan Hasan ini. Dia kata apa? Lau alimtu mata ajli, Mutarrif bin Abdullah bin Sakhir, seorang tabi'in. Dia kata, kalaulah aku mengetahui tarikh mati aku, la khashitu ala dhihabi aqli. Nescaya aku ini takut akal aku akan hilang. Kerana apa? Kerana ketakutan. Walakinna Allah manna ala 'abdihi al-ghaflah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala manna ini maksudnya mengurniakan kepada hamba-hambanya sesekali al-ghaflah. Maksudnya apa? Dia apa? Macam kita lah, kadang kita suka main, kita lalai. Anil maut. Bila kita main, bila kita bersenda gurau, kita lalai menyebabkan kita terlupa bila kita mati. Ma tahanna'u bi'ish wala qamat bainahumul aswaq. Dia kata kalaulah tak kerana sifat ghaflah ini, nescaya mereka tidak akan menyediakan perkara-perkara untuk kehidupan mereka. Sebab teringat kat mati saja. Janganlah buat itu, janganlah buat ini. Kita sediakan kita punya persiapan untuk menuju kematian. Dan dia kata apa? Wala qamat bainahumul aswaq, nescaya tak akan ada orang pergi ke pasar. Jadi itu sebab Al-Hasan kata apa? Laula sahu, kalaulah tak kerana sifat sahu, lalai, wal amal, dan juga berangan-angan, ma masyal muslimuna fi tariq, nescaya tidak akan ada seorang kaum muslimin pun berjalan di jalan, semuanya akan pergi ke masjid, pergi ke rumah ibadah, pergi umrah, pergi haji. Tak ada lagi nak pergi sempurna. Semua pergi ke tempat mengati akhirat. Ya, sesekali kita pergi. Dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan Al-Hasan, dia kata apa? As-sahwu wal al-amal ni'matani 'azimatani
ala bani Adam. Dia kata sifat lalai dan juga sifat berangan-angan ini merupakan di antara dua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung kepada anak Adam. Jadi kadang-kadang kita suka bermain, kadang-kadang kita suka sukan, kadang-kadang benda tu halal saja. Kenapa saya mula dengan ini? Nak bagi tahu dari satu sudut berangan-angan, kadang-kadang kita bersenda gurau, okey sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah angan-angan kosong yang membawa kepada kemalasan. Fikir saja tapi tak bertindak sekalipun untuk merealisasikan angan-angan dia. Itulah yang dilarang. Baik. Angan-angan kosong merupakan modal orang-orang yang muflis. Muka surat 47. Ia tidak lebih daripada janji-janji palsu syaitan, belaka dan khayalan-khayalan yang mustahil dapat dicapai. Angan-angan kosong mempermainkan orang yang melakukannya tidak ubah bagaikan anjing-anjing bermain dengan bangkainya. Seseorang berangan-angan kosong untuk mendapatkan kekuasaan, pemerintahan, berjalan di muka bumi, mengembara ke seluruh dunia, mendapatkan harta, wanita dan anak-anak muda. Hanya orang yang bermain dengan khayalannya sahaja, sedangkan dia tetap berada pada tahap lamanya dan tidak membuat apa-apa perubahan. Jadi inilah angan-angan yang tercela. Berangan saja tanpa ada usaha untuk merealisasikan satu benda yang bermanfaat. Dia tak buat pun. Dia kata aku nak pergi haji, aku nak pergi umrah. Berangan gitu. Lagi teruk berangan yang tidak ada faedah. Disebut kat sini apa? Mengembara ke seluruh dunia, mendapatkan harta, wanita dan anak-anak muda. Kahwin kot maksudnya kan. Nak tambah gitu. Itulah kot. Ini maksudkan oleh Prof. Basri. Tanyalah beliau. Baik, dan yang terakhir G untuk malam ini. Dia ada dua lagi. Bergantung pada Allah dan juga mendengar muzik secara keterlaluan. Baik, mungkin sempat kot kita baca saja seperti selalu. Baik, berikutnya adalah bergantung bukan kepada Allah. Bergantung kepada Allah antara punca seseorang terkena penyakit hati. Bergantung kepada Allah antara punca seseorang terkena penyakit hati. Tersalah kot ni. Bergantung kepada Allah antara punca seseorang terkena penyakit hati. Kena tambah kat situ. Bergantung kepada selain Allah. Tak, saya baca yang dia punya teks tu, bukan tajuknya. Betul kan? Bergantung kepada Allah antara punca seseorang terkena penyakit hati. Wal-iyazubillah. Bergantung kepada selain Allah, kena tambah kat situ. Ni kena baikilah manhaj clear. Kabur sikit dah kelabu. Ini kena. Dia sebab buku yang satu tu pun saya dah buat caritan sikit. Ada beberapa yang mungkin boleh diperbaikilah bahasanya. Tapi ialah kesibukan menyebabkan saya tak sempat nak baiki dan buku tu telah dicetak. Kena tambah kat situ, bergantung kepada selain Allah antara punca seorang terkena penyakit hati. Bahkan merupakan punca yang terbesar sekali dalam mengundang penyakit hati. Apabila seseorang bergantung kepada sesuatu yang lain daripada Allah, Allah akan menyerahkannya kepada apa yang menjadi pergantungannya itu dan sekaligus menghina dari aspek tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Dan mereka وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ, dan mereka itu mengambil selain daripada Allah, orang kafir maksudnya, لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً, supaya mereka itu menjadi, لِيَكُونُوا لَهُمْ, supaya ia menjadi bagi mereka izzah. Izzah kat sini maksudnya adalah sebagai pemberi ataupun tempat meminta sesuatu untuk mendapatkan pertolongan. Kalla, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tidak sekali-kali. Bahkan sayakfuruna bi'ibadatim, sesuatu yang mereka jadikan sebagai pusat pengharapan
yakununa alaihim diddah, bahkan pada hari kiamat menafikan terhadap mereka. Maksudnya kalau dia sembah berhala, berhala itu sendiri akan menafikan. Dia kata, engkau ini sepatutnya tidak meminta tolong kepada aku. Diddah ini maksudnya menjadi satu benda yang berlawanan terhadap tanggapan mereka. Sebab bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka. Allah Ta'ala akan bangkitkan kesemua itu, dan yang disembah ataupun diharapkan menafikan, dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Diddah kat sini sepatutnya berlawanan. Sebahagian ulama tafsir menyebutkan berlawanan terhadap apa yang mereka sangkakan. Sebab di dunia mereka sangkakan benda tersebut memberikan manfaat, tapi akhirnya diddah, sebaliknya, benda tersebut memberikan kebinasaan kepada mereka. Baik, H. Mendengar muzik secara keterlaluan. Nyanyian merupakan pendekatan iblis yang paling ampuh. Kita potong terus ke muka surat 49. Mendengar muzik secara keterlaluan. Dia telah berjaya memperdayakan ramai ulama dan orang zuhud, apatah lagi masyarakat awam, sehingga ada yang mendakwa bahawasanya mendengar lagu-lagu yang menghiburkan dapat menghadirkan hati kepada Allah. Sebenarnya, muslim-muslimat sekalian, muzik ini bukanlah satu benda, katalah orang berpandangan bahawa muzik itu harus. Ia sekali-kali tidak masuk ke daerah yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tak kisahlah, ada yang berpandangan haram, mungkin ada yang berpandangan harus. Tak ada satu orang ulama', bahkan ulama' yang mengharuskan, ataupun ada beberapa tokoh lah yang mengharuskan, yang disebutkan. Tidak ada yang mengatakan bahawa benda itu boleh menyebabkan kita takarub pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak bawa kepada satu poin. Sekarang ini masyarakat kita bukan sekadar menyanyikan lagu dalam kehidupan seharian mereka. Mereka bawa muzik dan juga lagu-lagu itu ke dalam mana? Ke dalam masjid. Bahkan mereka beranggapan bahawa itu merupakan satu jalan takarub pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara yang banyak melakukan benda ini adalah apa? Golongan tarikat dan juga golongan sufi. Kenapa? Khair insyaAllah. Baik, yang terakhir, Imam Tabari telah mengarang sebuah kitab, Jawabun fi As-Sima' wal Ghina, yang melarang nyanyian sekeras-kerasnya. Hanya beberapa kerat manusia yang terberdaya telah mengharuskan nyanyian dengan mengatakan, ada di antara ulama salaf yang membolehkannya. Kata mereka lagi, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sendiri telah mendengar lirik-lirik lagu dan berkata ini tidak ada masalah. Dalam perkara ini kita hendaklah memahami fatwa yang mengharuskannya hanyalah melibatkan rangkap-rangkap syair yang menceritakan berkenaan dengan zuhud dan seumpamanya. Itu pun jika tidak disertai dengan gendang atau alat muzik, tepuk tangan dan juga tarian. Dengan itu kita mempunyai hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang dua orang hamba perempuan yang menyanyikan kata-kata kaum Ansar mengenai hari Mu'adz adalah dibenarkan kerana tidak mengasyikkan dan mempersonakan. Sebenarnya keadaan manusia pada masa dahulu tidak secanggih pada masa sekarang. Sekarang ini alat-alat muzik telah dipelbagaikan seperti kompang, drum, gitar, gambus dan irama-irama lagu yang begitu mendayu-dayu. Semua perkara ini boleh merangsang dan membangkitkan gelora nafsu yang terpendam dalam jiwa. Apabila ada orang yang jahil menyangka perbuatan ini ada kaitan dengan akhirat, itu adalah pandangan jauh daripada kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.